Assalamualaikum, salam Sabtu. 6 Mac 2021. Sekarang jam 3.59.4 lah. Okey, selepas berehat lebih kurang seminggu daripada buat video, dan hari ni saya sambung balik. Okey, ni bilik baru ni, dia agak bergema sikit. Tapi saya jamin dah takkan dengar lagi bunyi menggali roti ke, bunyi kereta ke, bunyi lori ke. Temporary saya pindah bilik dulu. Dan cadangannya tahun ni untuk pindah dari office ni, insyaAllah. Doakanlah saya satu tim ni akan berpindah. Kalau ikutkan tarikh ni sekarang, kita berada 6 Mac. Okay, 6 Mac. Jadi minggu depan 8, 15, 8, 12, 15. Okay, 2 minggu ni, 8 sehingga 19 Mac ni, seperti yang saya cerita sebelum-sebelum ni lah, kerana kita kena lebih bersedia. Kalau market buat dia buat hal lah, dia buat hal. Cuma kalau kita tengok market kita sebelah Asia, sebelah kita lah, ataupun emerging market lah, Malaysia ke Indonesia ke, agak payah sikit nak turun. Sebenarnya kalau ikutkan kita dah turun macam indeks ni, kita dah turun daripada 16 Disember lagi dah turun. Dan sekarang ni agak payah dia nak turun ke bawah. Cuma dia main kat bawah ni, berbanding dengan kalau kat belah sana lah, kat US ke, terutama sekali Nasdaq, stok-stok teknologi ni, bermula 16 Februari ataupun minggu kedua Februari dia dah start nampak turun lah. Okay, kalau kita ambil contoh lama, itulah ni Februari Yang ni dulu pun, sebelah kiri ni pun bermula Februari jugalah, lebih kurang antara 17-20 start turun. Dan dia punya low, betul-betul low dia buat pada penghujung Mac ataupun 20 Mac ni, sebelum dia start naik tak ingat dunia lah. Maknanya kita dah sampai hampir-hampir waktu yang hampir sama. Jadi mungkin kita akan nampak dia naik sikit dan turun sikit. Okay. Dan keseluruhan harga ni pun dah di bawah purple line. Yang ini bila dia masuk dalam purple line pada bulan April, 9 April ke atas. Kalau dia buat benda yang sama, jadi kita boleh buat jangkaan lah. Mungkin penurunan ni sampai hujung bulan Mac ni, dan mungkin nak menuju April tu dia akan patah balik. Ini cuma jangkaan kalau dia jadilah. Kalau dia tak jadi, atas sebab-sebab yang kita sendiri tak boleh kawal, apa yang saya cerita ni salah. Salah. Okay. Of course lah dia, ini trending up Dia memang menurun, tapi kalau macam mana naik, turun pun kena macam tu juga. Dari atas turun, naik balik, dia tak dapat lepas atas, turun lagi, buat new low, lepas tu naik balik, buat lower high. Sini kita dah bersedia lah. Maknanya nampak macam perubahan trend. Sama dia nak sideway ke, dia nak apa ke, tak, mungkin dia akan ke bawah lagi. Sekarang belum ada lagi. Ini daily. Kalau tengok weekly pun, Nasdaq ni tak nampak ciri-ciri dia nak bertukar arah pun. Mungkin ramai yang kata, ramai yang kata kenaikan ni disokong oleh earning dia yang baik. Tak semua, tapi yalah, sama macam indeks kita pun. Kalau indeks kita ni nak jaga dia cuma 5 big cap je. Jaga 5 big cap, 5 big cap yang paling besar, terbesar 5 je cukup. Jaga 5 ni, insyaAllah dia naik. So bila kita rasa trend akan berubah, okay, kita pernah berubah waktu ni, ambil line ni, taruh kat sini, insyaAllah kalau dia tembus ni Kang, lepas tu kita tengok gini macam benda ni, angle ni kadang-kadang boleh pakai juga. Boleh pakai benda yang sama bila kita lukis. Even kat sini pun kita pakai angle yang sama, dan pakai angle yang sama. Cuma kepanjangan trend line ni menunjukkan betapa jauh dia lah, jarak dia, tempoh masa dia.
Sebab kalau kita letak kat sini, dia pendek je. Ni, pendek je. Okay, cukup. Saya nak sambung pasal screener. Okay, kalau kita buka screener, contoh kalau saya biasa pakai volume power, dan saya beritahu banyak kali, volume power ni boleh digunakan setiap hari. Maksudnya, kalau kita buka-buka tiba-tiba dia keluar, dan kita tengok kiri dia okey, semua okey, terus boleh cari untuk entry. Tak perlu nak tunggu-tunggu lagi. Itu tujuannya volume power. Sebab kadang-kadang kita tak sempat pun nak buat list ke apa semua, kita tak sempat lah. Ataupun stok yang kita tiba-tiba keluar, contoh solar base ni kan, tak masuk dalam kita punya list. Tiba-tiba dia keluar volume power. Apa nak buat? Tengok kiri, cukup syarat. Kalau boleh masuk pada ketika itu juga. Kalau kita guna dia untuk next day, contoh macam sekarang ni, maknanya end of day, kita kena buat cara lain. Itu boleh refer pada video, sama ada nak masuk entry breakout sekali lagi, next breakout, ataupun nak tunggu masa dia pull back, ataupun nak tunggu dia buat high. Contoh macam ni ni. So next day kita tak tengok, kita buat dah high, sebab dia tak buat new high. Next dia breakout yang ni baru kita masuk balik. Okay, itu tujuannya volume power. Okay, sekarang ni persoalan dia, boleh tak apa saja screener yang saya buat selama ni, volume power ke, 4H volume power ke, trend band cantik ke, doji yang nak beranak, doji yang nak beranak tak boleh, ataupun apa saja, pakai untuk time frame yang lain? Jawapannya boleh. Tapi hari ni saya nak fokus pada weekly dulu. So, apa kata kalau kita buka volume power ni, pergi kepada weekly. Okay, dan kita tengok, susun lah ikut macam mana pun. Nak paling banyak volume ke, volume price ke. Macam saya ni dah automatic saya buat volume price. Sebab tu kalau saya ambil daily, contoh daily, saya susun by volume price ni. Saya dah terangkan dulu volume kali price. Kira duit banyak lah ni, 97 juta. Kenapa saya susun macam ni? Sebab bila keluar, saya boleh tengok cepat lah. Duit banyak ni tengah banyak duit kat dalam tu. Berbanding dengan lain-lain. Kalau saya rajin kan, bos saya turun bawah lah. Okay, tak apa, kita tukar pada weekly dulu. Okay. Disebabkan kita buka pada weekly, jalan cerita dia tetap sama. Macam mana kita trading pada daily, tetap sama. Nak entry dia ke, nak apa ke, semuanya sama. Cuma beza dia, tempoh masa dia agak lama. Contoh kita kata, sekejap saya ambil contoh. Ni bukan, kita tukar weekly. Contoh yang ni, MMC Corp. Okay, ni kita dah baru ni weekly ni kan, minggu depan. Okay. Bukan, saya nak contoh. Dia macam ni lah, minggu ni kita nampak, katalah hari Rabu dia dah hijau. Sampai hari Jumaat tiba-tiba hijau tu hilang. Macam mana nak buat? Consider candle tu dia tak jadi hijau lah. Bila tak jadi hijau, dia tak adalah orang kata masuk dalam trend cycle punya breakout signal. Okay, contoh MMC ni, kalau kita jumpa macam ni, okay, sama ada kita boleh terus tandakan dekat high ni untuk next breakout, ataupun kat sini saya ada buat PB ni pullback 98 dengan 95. 98, okay, 98 dan 95. Ini cadangan pullback lah. Okay, 95. So yang ini kita boleh buka pada daily nanti. So bila daily tu harga tu melalui semua kawasan ni, dan itulah cadangan-cadangan entry dia. Okay, dia akan jadi confused kalau mana kita menggunakan weekly. Lepas tu kita nak guna mana untuk dia punya stop loss, dia punya target. Adakah nak guna daily? Soalan ni sama saja kalau kita buka chart pada daily, lepas tu kita buka lower time frame untuk cari entry, kita nak pakai mana? Target daily ke target lower time frame tu? Buat masa sekarang, apa yang saya boleh katakan, kalau awak gatal-gatal buka daily, weekly, ikut saja weekly. Tapi dengan syarat kita dah terima
yang weekly ni ambil masa yang sangat-sangat lama kalau dia tak menuju target. Contoh macam ni Musicop ni lama ni. Sampai sini kena cut pula. Lepas tu tiba-tiba naik. Dia akan sangat-sangat lama kalau chart tu belum trending. Super juga kalau kita buka dekat daily, mencari entry dekat lower time frame, kata 1 jam. Boleh cari kat 1 jam untuk entry saja, tapi dia punya trading plan mungkin boleh pakai ke yang daily punya. Daily punya stop loss, daily punya target. Kalau kita cuma memang betul-betul short term, maksudnya kita tak target pun nak lama-lama, kita cuma nak follow yang 1 hour saja. 1 hour saja, ikut saja 1 hour. Kalau 1 hour kata sini entry, sini entry, target sini. Dah. Sini entry, sini target. Sini entry, target tak sampai lagi, jaga stop loss. Kalau nak yang macam tu pun boleh. Jangan bila dia dekat 1 hour ni dah kata stop, lepas tu kita pun pergi buka ke daily, tengok daily, daily belum lagi ni. Hold dulu. Janganlah macam tu. Kalau boleh jangan. Sebab kalau niat kita memang dekat daily, kita cuma buka lower time frame untuk mencari signal-signal untuk entry breakout ni lah. Breakout ni. Faham jangan terlalu confused. Sebab tu macam saya fokus pada daily sajalah, cukup sekadar yang saya daily pun okey. Tak perlu pening-pening. Cuma kalau kita nak buka weekly je lah, contoh. Okay. Yang bestnya weekly kalau kita mencari doji apa semua tu dalam weekly punya chart. Cuma untuk trading view ni punya screener, kalau saya pakai doji anak beranak yang aktif ni, kalau saya tukar ke weekly, dia tak jumpa. Dia masih lagi baca daily punya. Tu, dia masih saja daily. Jadi dia tak pergi ke weekly. Jadi apa saja yang berkenaan candlestick, seingat saya, setahu saya, kalau saya pergi ke tinggi daripada daily, dia tak jumpa. Lower time frame mungkin boleh kot. Mungkin boleh. Nanti boleh cuba sendiri. Tapi saya bagi tahu, kalau untuk doji yang kita nak cek yang candlestick pattern, bawa ke weekly punya time frame, memang tak boleh. So, walaupun dia keluar, tapi sebenarnya dia keluar untuk daily tu, dia mewakili daily. Dia tak mewakili weekly pun. Ni tidak mewakili doji apa semua. Saya kata lama tu contoh macam ni okay, pada ketika ni lah. Katalah minggu ni kita jumpa candle ni lah. So, kita kata nak buat trading plan atas dan juga pullback. Pullback dia 165, 155. Okay, yang ni saya belum update. Saya belum update. Tapi saya dah terangkan macam mana nak kira dia punya arah-aras yang Fibonacci menggunakan candle breakout ni. Refer pada pullback punya video. Boleh pakai itu dulu. Saya belum ada nafsu lagi untuk update. Saya minta maaf, tapi saya akan update juga, tapi buat masa sekarang belum lagi lah. So, pada harga 155. Okay, tengok untuk mencapai kaki-kaki pullback, kalau kaki pullback, macam saya lah pullback, agak lama saya menunggu kat situ, tak dapat-dapat. Untuk yang breakout mungkin dah dapat lah. Mungkin dia orang dah dapat. Lepas tu dia nak ikutlah macam mana semua. Tapi untuk pullback ni 1 minggu, minggu kedua, minggu ketiga, okay, tak dapat lagi. Hampir nak sampai target. Okay, minggu keempat ni mungkin kena lah. Mungkin kena 1, 2, 3, 4, 4. Dan satu lagi ni 5. Ni bukan candle ni, saya rasa. Sekejap, kita matikan dulu. Dia jadi candle, dia jadi lain. Saya pun tak tahu kenapa. Ni sini kena. Okay, sekejap. 1, 2, 3, 4. Minggu keempat mungkin kena. Tak sampai target lagi. So 5, 6, 7. 7 mungkin dapat. 8, 9. Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau kita ambil tengah-tengah ni, antara minggu ke-8 dan minggu ke-9 baru dia match. Okay, 8 minggu ataupun 9 minggu mewakili lebih kurang 1 bulan. 1 bulan kita ada 4 minggu. 8 minggu, lebih kurang 2 bulan. Sanggup ke menunggu 2 bulan dia match untuk dia naik sikit je macam ni? Ni consider naik jugalah. Consider naik juga. Sanggup tunggu.
Kalau saya rasa 9 bulan masa dia tengah naik ni pun kita dah mengelupur dah. Kejar dia. Ini masalah dia kalau kita bermain dengan weekly. Tahap kesabaran tu memang tinggi. Saya pernah buat satu video pasal krono dulu. Nak tunggu kan. Tapi kemungkinan kalau dia menjadi, dia berbaloi lah. Tapi untuk daily dia punya cerita ni, maksudnya dalam daily kita masih ada lagi peluang lah. Peluang. Cuma masa weekly tu kalau kita tunggu barulah nampak naik sikit. So sama saja. Kadang-kadang saya, kalau kadang bosan, saya juga buka juga Trendman Cantik, tengok weekly. So bila kita buka weekly, chart atas ni pun pastikan kena buka weekly juga. Kita tengok. Dia tak training lagi ni, dia tengah pening. Dia tak sama macam ni. Okay. Cuma weekly ni, bila dia tengah trend band semua dah cantik, better layan breakout lah. Breakout. Kalau kata daily, yang ini main kejar-kejar. Weekly ni pun main kejar-kejar, tapi dia lagi orang kata agak tenang sikit lah. Tapi bila dia dah start macam ni, kalau macam ni lagi lama lah. Kadang-kadang saya nak main pullback lah untuk weekly ni. Boleh, tapi lagi lama. Kalau ini chart daily, yes, kita boleh pakai pullback kat sini. Mungkin jangkaan dalam 2 ke 3 minggu boleh gerak naik. Tapi kalau weekly, jagut tunggu. Sebab tu kalau weekly, kalau nak cari chart, cari yang sedang naik. Yang memang dia naik. Oh, ni okey ke? Brightech. Masa saya mula belajar dulu, Brightech ni dia tak halal. Dia haram. Tapi dia punya waktu tu lah, dia punya financial dia saya tak ingat, tapi dia net cash. Duit banyak. Lepas tu adalah release sikit kan 2016. Ni tahun ni tak tahu lah apa cerita dia buat apa ni, tapi nampak yalah, sebab dia dah break ni mungkin boleh masih lagi sideways lah, tapi mungkin boleh cuba tengok lah. Macam tu lah, bila saya buka Trendman Cantik pun saya tengok weekly macam ni kan. Kalau weekly dia dah sampai sini, daily dia confirm lagi bawah. Kalau kita buka balik daily, dia dah lagi bawah. So, tak mau lah. Belum mau lagi lah. Atau paling tidak pun buat satu trend line. So kalau dia break trend line ni, dia agak power lah, sebab trend line ni kita lukis pada weekly. So bila kalau harga berjaya break, kita panggil dia break weekly punya downtrend line, power lah. Power, memang power lah. Kalau tak tahu macam mana, okay ni ambil. Kita nampak bila lukis macam ni kan. Okay, ambil. Tarik panjang-panjang. Kat mana? Break kat situ. So yang ni ada possibility, bila dah break, tunggu angle ni. Lebih kurang macam itulah. Okay, itu saja. Jadi kesimpulan dia, pertama pasal yang masa tadi, tarikh ni, jadi kita kena bersedialah antara 8 sampai 19 hari bulan ni. Mungkin kalau betul dia, kalau katalah tiba-tiba berubah arah pun, kita dah ready lah. Dan yang kedua, boleh tak screener yang saya buat banyak-banyak ni dipakai pada time frame yang lain? Boleh. Tapi ingat balik lah, kalau kata kita pakai ke weekly, kita direction kita pada weekly, ataupun menggunakan Trendman cycle ni, kita menggunakan weekly sebagai dia punya breakout candle. Gunakan weekly, kekal menggunakan weekly, cuma turunkan lower time frame sama ada daily untuk mencari entry. Stop loss semua boleh pakai weekly. Tapi kalau kita gunakan daily, kita hanya fokus pada daily, kita boleh turunkan kepada lower time frame untuk mencari entry. Semua
stop loss, target semua masih lagi fokus pada daily. Jangan tiba-tiba hari ni kita pakai daily, satu hari tiba-tiba bermimpi, saya nak tukar lah kepada weekly. Jangan. Saya nak pakai yang weekly lah, semata-mata nak sedapkan hati bila tengok harga jatuh. Weekly punya stop loss tak jatuh lagi. Awak tengok stop loss untuk weekly ni agak jauh tau. Sekejap saya replay balik. Ni. So, stop loss dia 26%, agak jauh. Lepas tu dah lah agak jauh. Lepas tu minggu depannya dia turun tu. Hitam. Hitam. Baru turun macam ni Dia naik sekejap, hari Senin, Selasa, hari Rabu, Khamis, Jumaat turun, kita dah mengelupuh. Stop loss belum jatuh lagi ni. Dah jatuh lagi. Ini kalau kita pakai weekly. Kalau kita pakai daily, disebabkan harga tu tiba-tiba turun, lepas tu kita rasa alamak, dah kena cut daily ni. Tak apalah, aku nak tukar ke weekly lah. Mana tahu weekly belum tak boleh. Janganlah macam tu. Tak, nanti dia jadi kelang kabut. Kalau boleh jangan macam tu. Cuma kalau fokus daily, boleh turunkan global time frame untuk cari entry. Kalau kita memang fokus pada weekly, kita boleh turun kepada daily untuk cari entry. Maksud saya fokus tu, kalau kita jumpa kena breakout pada weekly, dan trading plan dia ini, stop loss pada harga ni dan target pada RM1.91. Stop loss kat sini. Jadi whatever jadi pada daily, kita cuma tengoklah dia naik turun kan. Senyum je lah. Kalau ini berapa minggu dia nak sampai 1, 2, 3, 4, 5. Sekejap, sampai ke tak? Rasa sampai ni. Cium je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 minggu baru nak sampai. Bukannya beribu-ribu persen pun. Bukan beribu persen. Baru antara 50% je lah. Tapi 10 minggu. Okay. Kita akan sambung lagi. Sebab hari pertama saya sambung buat video, jadi dia punya input tu tak berapa banyak. Saya tak dapat nak bercakap sambil berfikir. Sekarang ni bercakap berdasarkan mata saja. Tu yang kadang-kadang point tiba-tiba, kalau saya nampak tiba-tiba saya senyap tu, maknanya saya terlupa lah apa nak cakap. Okay lah, Assalamualaikum, jumpa lagi, bye bye.